Inflasi keseluruhan Singapura merosot kepada 2.9% bagi bulan pertama 2024. Ia turun daripada kadar 3.7% yang dicatat Disember lalu. Hasil ini didorong oleh inflasi lebih rendah bagi penginapan, pengangkutan swasta, makanan dan perkhidmatan. Inflasi teras yang tidak mengambil kira kos penginapan dan pengangkutan swasta juga turun kepada 3.1%. Ini berbanding kadar 3.3% pada Disember lalu. Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI meramalkan kadar inflasi teras bakal mendatar selepas naik bulan ini sempena Tahun Baru Cina. Tambahan lagi, penduduk tempatan akan menerima lebih banyak bantuan dan sokongan seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Ibu bapa kepada kanak-kanak berusia sehingga 2 tahun bakal mempunyai idea lebih jelas berkenaan apa dan bila untuk memberi makan anak mereka. Sebuah garis panduan nasional kini tersedia berkaitan pemakanan kanak-kanak. Ini sedang kadar obesiti di kalangan kanak-kanak di Singapura terus meningkat. Menurut para doktor, ia boleh dicegah dengan mengamalkan cara pemakanan yang lebih sihat dari sejak usia muda. Menimang cahaya mata merupakan antara detik yang paling gembira bagi para ibu bapa. Namun, ia juga menimbulkan cabaran-cabaran baharu, terutama untuk mengenal pasti pilihan makanan yang terbaik buat si kecil. Satu tinjauan melibatkan lebih 1,000 penjaga kanak-kanak mendapati wujud beberapa kelemahan dalam pemakanan kanak-kanak yang diamalkan para ibu bapa di Singapura. There's also the undesirable early introduction of sugar-sweetened beverages as well as seasoning into the foods of our children. And the survey has also shown that a large proportion of parents are using screen time as well as mobile devices and books and toys to distract their children during feeding, and that itself is undesirable. Maka, panduan yang diberi termasuk saranan untuk mengelakkan jus buah-buahan dan minuman manis lain sebelum kanak-kanak berusia 2 tahun. Peranti dan alat permainan juga perlu dielakkan ketika waktu makan. Tumpuan turut diberi untuk kenal tanda-tanda kelaparan dan kekenyangan untuk mengelak makan dengan berlebihan. Ini sedang kadar obesiti bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun mencecah 16% pada 2021. Children's eating behavior, such as the perception of portion size, the speed of eating, food choices, and nutrition, are key risk factors for childhood obesity. We will need to better understand and address these factors to continue to tackle the childhood obesity issues that we face as a population. For an individual child, healthy eating naturally starts at home. Garis panduan ini juga akan disediakan untuk karyawan jagaan kesihatan dan membantu pakar pediatrik membuat saranan diet. Kementerian Pendidikan MOE akan menyusun semula lanskap tapak pendidikan kegiatan luar di sini. 7 lokasi bakal ditutup, termasuk yang digunakan kumpulan-kumpulan seperti Persatuan Pengakap. 1 pusat sedia ada akan dikekalkan manakala 3 tapak baru bakal dibangunkan. Menurut MOE, langkah ini bakal mengisi permintaan dengan lebih baik serta membantu keperluan penggunaan tanah pada masa hadapan. Ini bermakna menjelang 2032, jumlah tapak pendidikan kegiatan luar dikurangkan separuh kepada 4. MOE akan menutup pusat-pusat di Jalan Bahtera, Changi Coast dan Labrador. Turut akan melabuhkan tirai adalah tapak perkhemahan Brigade Lelaki dan Perempuan di Sembawang, tapak perkhemahan Palang Merah berhampiran Bedok, serta kem pengakap Sarimbun dan kem Christine yang digunakan pelajar Pandu Puteri. Tapak MOE di Dairy Farm pula dikekalkan dan akan ditingkatkan. Pusat-pusat baru akan dibuka di Mandai, Sembawang dan satu lagi lokasi yang belum didedahkan. The enhanced facilities, the camp programming will also be able to be more varied, as well as to help the students develop some of the 21st century competencies, such as discovering themselves and then working in a team, as well as building their ruggedness and resilience. Polis trafik akan meningkatkan langkah-langkah penguatkuasaan di jalan-jalan raya bagi mengekang tabiat memandu terlalu laju. Misalnya, memanfaatkan kamera-kamera yang kini mengesan pemandu yang melanggar lampu merah untuk merakam mereka yang memecut.
Jumlah kes memandu lebih dari had laju yang dikesan operasi penguatkuasaan polis tahun lalu melonjak lebih 20% berbanding tahun 2022. Terdapat lebih 63,400 kes yang dicatat. Ini menunjukkan para pemandu pilih untuk memecut di lokasi yang mereka merasakan tiada orang melihat. Enforcement camera complements the island-wide enforcement operations by traffic police officers by helping to shape driver behaviour at specific locations so that traffic police officers can undertake other enforcement duties elsewhere. Motorists should adhere to the speed limit and obey the traffic law regardless of whether they think there is enforcement presence. Ini terdapat 6 jenis kamera penguatkuasaan. Satu adalah kamera lampu merah ini yang berjumlah 250 dan tersebar di merata negara. Mulai suku kedua nanti, satu fungsi yang mampu mengesan mereka yang memecut bakal diaktifkan. Keutamaan akan diberi kepada lokasi di mana kerap berlaku kemalangan serta pelanggaran undang-undang. Satu lagi jenis adalah kamera kelajuan radar. Semasa meronda, pegawai polis boleh merakam kenderaan yang dipandu laju. Terdapat juga pistol kelajuan laser mudah alih yang boleh merakam kelajuan kenderaan dari jarak jauh. Ia juga boleh dikerahkan pada waktu malam menggunakan fungsi pengesanan inframerah. Justru, kamera merupakan salah satu strategi polis trafik untuk memanfaatkan teknologi bagi usaha penguatkuasaan pada sepanjang masa. Para pemimpin Singapura mengutuskan ucapan tahniah kepada Sultan Hassan Al-Bolkiah sempena Hari Kebangsaan Brunei yang ke-40. Dalam surat beliau, Presiden Tharman Shanmugaratnam berkata, sebagai dua negara merdeka terkecil di Asia Tenggara, Brunei dan Singapura berdiri bersama mengharungi pelbagai cabaran. Beliau percaya tahap kepercayaan yang tinggi dan pandangan strategik yang serupa antara kedua-dua negara akan terus mengukuhkan kerjasama yang terjalin. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menarik perhatian Brunei menyaksikan pertumbuhan dan pembangunan yang rancak. Ini meskipun rantau ini berdepan pelbagai cabaran geopolitik, ekonomi dan teknologi. Dan menurut PM Lee, ini adalah bukti kepimpinan Sultan dan semangat rakyat Brunei. Sementara itu, Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata, Brunei dan Singapura mempunyai hubungan cukup unik yang dibina atas kerjasama erat yang sekian lama terjalin. Ini turut meningkatkan pemusatan kepada ASEAN serta memajukan kepentingan kedua-dua negara. Agensi-agensi khidmat sosial Singapura akan menerima tokokan berjumlah $100 juta sepanjang 3 tahun akan datang. Dana ini dapat bantu untuk meluaskan dan memperbaiki khidmat mereka. Ia juga bertujuan membantu sektor ini mengisi jawatan kosong serta mengekalkan para pekerja untuk jangka masa panjang. Setiap agensi boleh bermohon sehingga $200,000 atau 80% daripada kos keseluruhan projek mereka. Antaranya untuk meningkatkan operasi termasuk di bidang sumber daya manusia, kepimpinan dan pendigitalan. Inisiatif ini dijangka dapat menyokong pembinaan keupayaan kaki tangan selain meningkatkan khidmat yang diberi.